sedekah ni kita tahu tuan-tuan bahawasanya satu amalan yang boleh buat berterusan pada bulan-bulan yang lain. Tetapi Ramadan ni Allah berikan lebih besar dan lebih banyak kelebihan. Malah para alim ulama sekalipun memberikan satu motivasi, perumpamaan ataupun tersebut sebagai balaghah dan sebagainya untuk menaikkan semangat motivasi umat Islam untuk sentiasa bersedekah. Jadi justru itu Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 11, man dzalladzi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Maksudnya sesiapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan pinjaman tersebut untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Maksud di sini tuan-tuan, dalam ayat ini banyak kita boleh perumpamakan tentang segala yang telah Allah berikan kepada kita, maka ada satu benda yang perlu kita infakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan puan-puan mata sekalian, pada hari yang mulia ini insya-Allah anda nak bawa satu perumpamaan yang dibawa oleh seorang ulama yang bernama Syekh Adhi Al-Buhairi, iaitu seorang ulama yang menghimpunkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Beliau mengumpulkan dan beliau merungkaikan rahsia-rahsia asbabun nuzul, kisah-kisah yang mana apa yang pernah berlaku dalam setiap ayat yang Allah turunkan dengan lafaz ya ayyuhallazina amanu. Jadi dalam banyak-banyak ayat ni tuan-tuan, ada satu motivasi yang telah diwujudkan oleh Syekh Adhi Buhairi berkenaan dengan sedekah. Yang menariknya tuan-tuan dan puan, Syekh Adhi Buhairi membayangkan sedekah ini, indahnya, motivasinya sebagai sekuntum bunga. Jadi kalau kita sebut bunga tuan-tuan, apa yang kita tahu? Bunga ni dia wangi dan memberikan manfaat yang banyak kepada manusia. Ada bunga boleh buat minyak wangi, ada bunga yang kita buat untuk perubatan, malah ada bunga yang boleh dimakan, ada bunga yang dia boleh buat teh. Maksudnya bunga ni banyak manfaatnya, banyak namanya dan banyak kegunaannya. Jadi dibayangkan bunga, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai zahara, bunga. Jadi pada itulah yang kita boleh sebut dia sebagai satu perkara yang mengindahkan kehidupan kita. Jadi Syekh Adhi Buhairi dia telah memberikan perumpamaan sedekah ini boleh dibayangkan macam 5 bunga. Kita akan tengok satu persatu. Baik, bunga yang pertama. Bunga yang pertama, Syekh Adhi Buhairi bawa satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersedekah dengan sebiji buah kurma dari usaha yang baik dan Allah tidak menerimanya kecuali yang baik, maka Allah akan menerimanya dengan kekuasaannya, lalu Allah memelihara untuk pemiliknya sebagaimana salah seorang kamu memelihara anak kuda sehingga jumlahnya bagaikan gunung. Jadi tuan-tuan dan puan, ini adalah bunga pertama. Maksudnya satu motivasi yang dibuat oleh Syekh Adhi Buhairi dengan mendatangkan hadis ini, iaitu janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesiapa yang menginfakkan, mensedekahkan, mendermakan hartanya dengan baik, dengan niat yang baik, tidak menunjuk-nunjuk, riak dan sebagainya, maka Allah takkan balas melainkan kebaikan yang besar untuknya, dan kepada orang itu sendiri. Maksudnya tuan-tuan dan sekalian, sedekah kita, derma kita akan kembali kepada kita balik, kerana itulah usaha kita yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan bagaikan seorang daripada kita ini memelihara anak kuda, dan anak kuda tu beranak pinak sehingga kan memenuhi satu gunung. Tuan-tuan dan puan, jadi kita pun boleh lihat apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuda. Kuda ni tuan-tuan kita boleh anggap sebagai satu haiwan ataupun satu makhluk yang memang dianggap nilainya tinggi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kuda ni boleh digunakan untuk berperang, untuk dalam mengembara, malah dalam peristiwa hijrah sekalipun, malah kisah-kisah kuda dalam sirah Rasulullah ni tak jauh, ya. Bagaimana dalam peperangan, dalam hijrah, dalam keadaan ialah dia anggap sebagai kenderaan yang sangat bernilai zaman itu. Jadi dibayangkan kita ni ada anak kuda
yang kita simpan, kita ternak, dengan umpamakan pahala sedekah itu beranak pinak, maknanya berkembang sampaikan penuh satu gunung. Jadi kayalah tuan-tuan. Jadi ini antara bunga pertama yang dimotivasikan oleh Syekh At-Buhairi berkenaan dengan sedekah, bahawasanya sedekah yang baik yang datang daripada niat ikhlas, Allah akan menerimanya dan Allah takkan balas kecuali sangat besar pahala yang Allah akan berikan kepadanya. Dan juga Allah SWT akan memelihara si peninfak, orang yang mensedekahkan. Tuan-tuan dan puan, tak ada apa lain yang lebih hebat daripada pemeliharaan Allah SWT bila kita hidup di dunia maupun di hari akhirat. Jadi itu bunga yang pertama. Bunga yang kedua yang dibawa oleh Syekh At-Buhairi ialah Syekh At-Buhairi membawa satu hadis daripada Abdurrahman bin Auf, memetik untuk kita, iaitu Rasulullah SAW bersabda, aku bersumpah atas 3 perkara. Yang pertama, tidak akan berkurang sedikit pun harta yang disedekahkan, maka sedekahlah. Tidaklah seorang memberikan maaf dari perbuatan zalim yang menimpanya, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Maka berikanlah maaf, nescaya Allah akan menambah kemuliaanmu. Tidaklah seseorang itu meminta, melainkan Allah akan buka pintu kemiskinan baginya. Hadis ni juga di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Baik, tuan-tuan dan puan rahmatullah sekalian, daripada yang bunga yang kedua ini kita dapat lihat Nabi bersumpah atas 3 perkara. Yang pertama, tidak akan kurang sedikit harta orang yang bersedekah. Kita akan fokus yang ini. Yang kedua, sesiapa yang memberikan maaf kepada orang lain setelah orang menzaliminya, Allah akan berikan kemuliaan. Betul tuan-tuan, nak memaafkan orang ni bukan mudah, tetapi Allah akan berikan kemuliaan kepada orang yang memaafkan. Dan yang ketiga, Nabi tidak sarankan kita meminta-minta tanpa ada sebarang usaha, kerana ia boleh membuka kepada pintu kemiskinan. Kita fokus yang pertama. Maksudnya sini tuan-tuan, tidak akan berkurang harta orang bersedekah. Sedekah ni tuan-tuan, cabaran dia ialah harta hilang secara zahir. Kan, kita ambil RM1 masuk dalam tabung, hilang RM1. Tak ada dah. Kita ada 50 masuk tabung, dah tak ada dah zahirnya. Tetapi tuan-tuan rahmatullah sekalian, itulah yang hilang zahir itu Allah akan bayar dengan pahala yang cukup besar. Dan Nabi telah janjikan kepada kita, takkan miskin orang yang bersedekah dengan baik dengan apa pun yang telah ada padanya. Maksudnya di sini tuan-tuan, bersedekahlah, insya-Allah tuan-tuan, ia pelaburan yang sangat-sangat besar keuntungannya. Kita tak nampak pahala tu, bukan mungkin tuan-tuan, pahala ni kita tak nampak bentuk zatnya bagaimana. Itu cabaran kita kat dunia. Nak buat baik ni Allah tak nampakkan pahala tu bentuknya bagaimana. Maka itulah orang beriman mengamalkan amal yang baik dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Taala. Dan tuan-tuan rahmatullah sekalian, kadang-kadang dengan pahala sedekah ni mungkin Allah balas di dunia, dan yang confirmnya tuan-tuan, insya-Allah Allah akan balas sama ada di dunia maupun di akhirat. Jadi pelaburan harta tu, iaitu harta sedekah kita tu, kita akan gunakan pada hari kiamat. Itulah antara perkara yang disebutkan dalam bunga yang kedua. Takkan miskin orang bersedekah. Tuan-tuan dan puan jangan takut. Tak ada orang fakir miskin sebab sedekah, malah bertambah-tambah kaya. Bersama ada hartanya Allah balas balik dengan kebaikan, malah rahmatnya melimpah ruah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bunga yang kedua. Bunga yang ketiga ialah Syekh At-Buhairi mengambil hadis daripada Anas bin Malik, memetik untuk kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya sedekah yang diberikan secara ikhlas dan ini tersembunyi dapat memadamkan murka Allah Subhanahu Wa Taala dan melindungi dari kejahatan. Hadis riwayat Tirmizi. Bunga yang ketiga ni pula merupakan salah satu dari fadilat bersedekah secara ikhlas. Apa dia? Iaitu kita akan mengurangkan faktor-faktor yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmatullah sekalian, banyak faktor yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Taala. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas wa liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un.
iaitu tidakkah kamu lihat kerosakan di darat dan di laut ini atas tangan-tangan manusia, yang mana Allah uji sebahagian kepada kita supaya kita kembali ke jalan Allah Ta'ala. Jadi banyak faktor yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu antara perkara yang kita boleh nak meminta ampun pada Allah Ta'ala dengan sedekah, yang insya-Allah tuan-tuan, kemurkaan Allah tu akan hilang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu tuan-tuan rahmatullah sekalian, dalam masa kita ni kita pun tak tahu apa dosa-dosa kita yang dah lalu, mungkin kita teringat, mungkin kita ingat. Jadi antara cara nak mengurangkan faktor-faktor kemurkaan Allah Taala dengan bersedekah. Dan juga disebut dalam hadis ni tuan-tuan, melindungi daripada kejahatan. Ya, kita mohon kepada Allah Ta'ala, mohon daripada sebarang kejahatan, sama ada daripada sesiapa pun, manusia maupun benda-benda yang lain, insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala. Bunga yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Ati Buhairi ialah diambil daripada Imam Abu Hurairah telah radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah SAW telah bersabda, ada 7 orang yang akan dinaungi Allah Ta'ala pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya yang paling tinggi. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang sentiasa beribadah kepada Allah. Lelaki yang hatinya berpaut dengan masjid. 2 orang yang saling mencintai kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah. Lelaki yang dirayu oleh wanita yang memiliki harta dan kecantikan, lalu ia berkata, aku takut kepada Allah. Ya, seterusnya, lelaki yang mengingati Allah ketika bersendirian, lalu air matanya berlinangan. Lelaki yang bersedekah, lalu menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Yakni sedekah itu juga menaungi seseorang pada hari yang sangat panas. Oleh itu Rasulullah SAW menegaskan, setiap orang itu akan dinaungi oleh sedekahnya pada hari kiamat. Hadis Bukhari dan hadis Muslim. Baik tuan-tuan dan sekalian, ini adalah hadis yang kita tengok Rasulullah SAW beritahu kepada kita ada 7 golongan yang Allah akan menaunginya pada hari yang tak ada naungan melainkan naungan Allah paling agung, iaitu pada hari kiamat, iaitu pada hari dihimpunkan kita di padang mahsyar. Ya, jadi Syekh Ati Buhairi bawa satu keadaan manusia di padang mahsyar tuan-tuan. Kalau kita nak bincang padang mahsyar ni, Allahu Rabbi, banyak dia punya cabaran. Kalau kita buka kitab Tanibul Ghafilin karangan Abu Laib Samarkandi, dalam bab hari kiamat tuan-tuan, banyak kisah-kisah bagaimana orang di padang mahsyar, matahari duduk sejengkal, peluh ikut amalan masing-masing. Jadi panas. Antara yang kita nak mohon daripada Allah Ta'ala yang naungan, perlindungan daripada Allah Ta'ala. Dan 7 orang inilah yang antara yang akan dapat. Dan 7 ni tuan-tuan, iaitu kita dapat lihat yang terakhir, sedekah dengan ikhlas. Maksudnya dengan sedekah tuan-tuan dan puan yang kita niatkan pada Ramadan ni, kita banyakkan insya-Allah tuan-tuan. Ada orang susah, orang yang tak dapat makan, tuan-tuan pergi bahasa Ramadan contoh kan, cuba beli lebih sikit makanan untuk orang yang lebih susah, kita beri kepada dia. Besar tuan-tuan pahala kita mengenyangkan perut orang yang sedang lapar sebenarnya. Jadi ini ruang-ruang pahala yang tuan-tuan boleh buat. Jadi insya-Allah dengan hadis ini kita yakin dekat hari kiamat pada mahsyar nanti, dalam himpunan manusia yang berbilion, bertrilion manusia dalam keadaan yang panas, dengan izin Allah Ta'ala tuan-tuan, dengan sedekah yang kita buat, kita akan dapat dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini bunga yang kelima. Rasa lebih itulah kita rasa lebih yang keempat, kita rasa lebih bermotivasi untuk bersedekah di bulan yang mulia ini. Bayangkan tuan-tuan, kita dapat naungan daripada Allah Ta'ala di padang mahsyar. Dan yang kelima yang terakhir, bunga yang kelima yang dibawa oleh Syekh Ati Buhairi ialah dipetik daripada Al-Haris Asy-Sya'ari sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dan Ibn Hibban, bahawasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan Yahya bin Zakaria dengan 5 perintah untuk dilakukan olehnya dan Bani Israel. Maka Yahya pun mengumpulkan mereka dan menasihati mereka. Adapun 5 perintah itu antaranya, aku perintahkan kamu semua agar bersedekah. Perumpamaan sedekah itu seperti orang yang ditawan musuh, diikat tangan di lehernya, kemudian dibawa ke hadapan musuh untuk ditetak lehernya. Kemudian sedekah itu berkata, aku akan menembusnya dengan sesuatu yang sedikit dan banyak, lalu ia menembusnya dengan mereka. Tuan-tuan dan sekalian, ini satu perumpamaan yang mana dia buat satu keadaan zaman Nabi Yahya,
Nabi Yahya diutuskan kepada Bani Israel, antara nasihat Nabi Yahya kepada Bani Israel adalah sedekah. Dan diumpamakan kehebatan sedekah ni, dia bayangkan kalau orang tu kena tawan musuh, kaki kena ikat, tangan kena ikat, bawa depan musuh, nak tinggal tetap kepala, sedekah tu datang menembus dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita boleh bayangkan bagaimana orang ditawan musuh, kan? Satu situasi yang kita cukup takut. Kita dikurung, pukul mungkin, diherdik, macam-macam keadaan. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana keadaan-keadaan musuh, kadang-kadang tembusan-tembusan perang, ya. Penceritaan yang dibawa oleh bekas-bekas banduan, terutamanya ketika zaman peperangan di antara Amerika Syarikat dan Afghanistan. Di Afghanistan terlihat sama juga di Iraq, bagaimana orang-orang Islam ditawan, dipukul, dibelasah dan sebagainya untuk mengakui sesuatu perkara. Jadi itu adalah situasi yang sangat menakutkan. Kita tak tahu siapa nak tolong kita. Jadi dalam hadis ini dibayangkan ketika kita tawan musuh, tinggal nak kena bunuh je tuan-tuan, datang sedekah tebus kita, menyelamatkan kita daripada ditawan musuh. Jadi itulah yang disebutkan dalam hadis ni. Kita nak faham bahawasanya sedekah ni boleh menyelamatkan kita dari perkara-perkara yang tak baik. Jadi sebab itulah tuan-tuan warahmatullahi sekalian, di akhir kalam kita harapkan dan juga ana harapkan sama-sama kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersedekah, terutamanya dalam bulan Ramadan mulia ini, insya-Allah. Kita doakan pada Allah Taala biar permudahkan urusan sedekah kita, dipertunjukkan jalan di mana kita nak bersedekah. Insya-Allah tuan-tuan, dengan amalan ini Allah gandakan pahala kita dengan sebanyak-banyaknya, dan kita juga insya-Allah tuan-tuan akan mendapat rahmat daripada Allah Taala. Tetapi jangan lupa teruskan sedekah pada bulan-bulan yang mendatang. Maksudnya berterusan sampai bila-bila. Itu sajalah yang boleh anda berikan pada bulan yang mulia ini, insya-Allah. Wallahu alam, siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.